Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Hadis ke-48. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'u az-Zahrawaini al-Baqarah wa surata Ali Imran. Fa inna huma ya'tiyani yawmal qiyamah ka'annahuma ghamamatani au ka'annahuma ghayayatani au ka'annahuma firqani min tayrin sawab tuhajjani an ashabihima. Iqra'u suratal Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah. Qala Muawiyah, balagani anna al-batalah as-saharah. Rawahu Muslim. Bab fadlul qiraatil Quran wa suratil Baqarah. Sayyidina Abu Umamah Bahili radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Ambillah beratlah untuk membaca dua surah yang bercahaya, yakni surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kerana kedua-duanya akan datang pada hari kiamat seumpama dua kumpulan awan ataupun dua naungan ataupun seperti dua kumpulan burung yang berterbangan dalam barisan. Kedua-duanya akan memberi syafaat kepada pembacanya. Khususnya bacalah surah Al-Baqarah kerana membacanya, mengingatinya serta memahaminya menyebabkan keberkatan. Meninggalkannya merupakan sebab kerugian. Orang-orang yang batil tidak boleh mengambil faedah daripada surah tersebut. Sayyidina Muawiyah bin Salam radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala berkata, telah sampai kepada saya bahawa yang dimaksudkan dengan orang yang batil ialah tukang sihir. Yakni sihir daripada tukang sihir tidak akan memberi kesan kepada orang-orang yang selalu membaca surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia. Hari ini kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Hadis ke-48. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili. Semalam kita cerita Abi Umamah Al-Bahili. Sahabat Nabi. Apa lagi cerita Abu Umamah? Abu Umamah ni, dia ni pernah satu ketika dia duduk dalam masjid. Duduk waktu biasa orang datang masjid ni, masjid Nabi ni waktu solat lah, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Tapi Abu Umamah Al-Bahili ni dia datang waktu tak ada orang. Pukul 8, 9, 10 pagi kita datang. Dia duduk dalam tu. Kemudian Nabi SAW datang jumpa dia. Dia tanya pada Abu Umamah, kenapa kamu duduk kat sini? Tak pergi mana-mana, orang lain pergi kerja duduk dekat masjid dia. Abu Umamah dia kata aku ni sedang dirundung malang. Dia kata dia banyak utang. Kemudian dia pun mengadulah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun ajar. Nabi kata, hendakkah kamu aku ajarkan satu doa? Dia kata doa yang bagus. Kemudian Abu Umamah dia kata apa lagi? Boleh lah. Ya Rasul kata, ajarlah doa. Maka Nabi diajarkan doa ni biasa kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buh wa a'udzubika min ghalibatid daini wa qahrur rijal. Itu ada 8 benda yang Nabi ajar Abu Umamah Al-Bahili untuk doa. Minta daripada sedih, daripada sifat malas, daripada belenggu hutang, daripada kesusahan. Semua tu diajar oleh Nabi, dan lepas tu Abu Umamah Al-Bahili dia amalkan
doa itu dia rajin kerja, tak jadi orang pemalas, semangat, kan? Hutang dia pun dah dapat dia bayar. Itu hadis yang diajar, doa yang diajar oleh Nabi kepada Abu Umamah. Boleh kita amalkan. Okey. Dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan, Nabi kata, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Kerana apa? Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Biasalah kita dengar. Cuma kita je tak berapa nak baca sangat Quran ni. Kena rajin-rajin baca supaya dapat syafaat Quran di hari akhirat kelak nanti. Kemudian kata Nabi SAW, Iqra'u Zahrawaini. Zahrawaini ialah dua surah yang bercahaya. Iaitu surah yang pertama Al-Baqarah, yang kedua surah Ali Imran. Al-Baqarah ni ada 286 ayat. Surah Ali Imran ni dalam 200 ayat. So, semua sekali dekat-dekat 4 juzuk lah. Jadi baca dua surah ni, kata Nabi. Apa dia? Kelebihan dia baca dua surah ni, Nabi sebut fa innahuma ya'tiyani. Dua surah ni dia akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Bila kita baca dekat dunia ni, hari kiamat besok kita dibangkitkan, dia akan datang. Dua surah ini ka'annahuma ghamamatan. Dia akan jadi seperti kumpulan awan yang menaungi. Ka'annahuma ghamamatan au ka'annahuma ghayayatan, ataupun dia ni seperti satu naungan yang menaungi kita pada hari kiamat. Dan kita tahu hari kiamat nanti dia punya matahari itu dekat dengan kita. Para ulama itu ada kata sejengkal lah, panas sangat. Yang kita ni berada di dalam peluh. Dah ada peluh orang, peluh terlalu banyak sampai nak tenggelam dah dalam peluh. Suasana punya azabnya pada hari akhirat itu nanti, kan. Jadi akan datang ghamamatan, dia akan dua kumpulan awan menaungi kita, ataupun ghayayatan, satu bentuk naungan, ataupun kata Nabi ka'annahuma firqani min tayri sawaf, ataupun dia akan datang dua surah ini seperti satu kumpulan burung yang terbang berbaris-baris. So ni dia cover kita. Kemudian kata Nabi SAW, tuhajjani an ashabihima. Dah dia datang tu dalam bentuk memberi naungan, dia ini akan berhujah untuk pembaca dia, kan. Satu, bila kita berjalan ke akhirat, dia menaungi kita. Kemudian bila sampai tempat timbangan, dia tuhajjani, dia akan berhujah bagi pihak kita, mempertahankan kita, menaungi dan juga mempertahankan. Dua kelebihan dia di akhirat itu. Kemudian kata Nabi SAW, Iqra'u surat Al-Baqarah. Nabi pesan lagi, baca, kata Nabi, surah Al-Baqarah. Kan? Tadi dua surah ni, Baqarah dengan Ali Imran. Sambungnya Nabi kata, baca surah Baqarah. Fa inna akhazaha barakah. Siapa yang membacanya, dia akan mendapat keberkatan. Ni, keberkatan. Wa tarakaha hasratah. Dan meninggalkan bacaan surah Al-Baqarah itu akan mendapat kerugian. Kemudian kata Nabi, wala yastati'uha al-batalah. Tidak boleh dikuasai oleh orang yang batil. Kemudian Muawiyah ni mungkin ni disebut Muawiyah bin apa tadi? Muawiyah bin Salam. Muawiyah bin Salam ni dia ini rahimahullahu taala, mungkin dalam kalangan bukan sahabat ni, tabi'in. Disebut dengan kat sini balaghani anal batalah as-sahrah. Dia katakan yang disebutkan batalah itu, batil itu adalah sihir. Sihir, tidak boleh. Dengan baca surah Al-Baqarah tu sihir, dia tak boleh nak lawan. Maksudnya dalam hadis ni Nabi sebut satu kelebihan dua surah. Kemudian dua surah tu ada kelebihan di akhirat dan ada kelebihan di dunia. Di akhirat tadi dia menaung, dia jadi burung, dialah jadi awan, dia berhujah untuk kita. Itu di akhirat dua surah. Manakala surah Al-Baqarah, kata Nabi, dia ada keberkatan dekat dunia ni, kita bila kita baca, dan kalau kita tinggal jadi satu kerugian. Dan yang ketiga, kata Nabi, surah Al-Baqarah ni, dia ni boleh menjadi penebat kepada yang namanya sihir.
Jadi kalau tuan-tuan tak nak kena sihir, kena baca surah Al-Baqarah. Ini kelebihan di dunia. Dan ada juga kelebihan di akhirat. InsyaAllah tuan-tuan mulia. Bila kita baca hadis ni sebenarnya, kita tak baca je surah ni. Cerita macam-macam dah kelebihan. Masalahnya kita tak baca. Moga-moga dengar ni, kita semangat untuk baca. Kita fahami amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Wa na'as. Lallazina amanu. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك ورحمة الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم